Assalamualaikum dan hai, selamat pagi. Pada hari ini, cikgu akan perkenalkan diri cikgu. Cikgu adalah Cikgu Noraini binti Ibrahim. Cikgu mengajar subjek RBT untuk kelas tahun 5 tulip dan 5 orkid. Um, sebelum tu cikgu nak maklumkan, untuk subjek reka bentuk dan teknologi ini, cikgu akan gunakan satu buku tulis, iaitu buku nombor 2. Itu saja untuk buku latihan. Sekiranya awak sudah download buku teks RBT tahun 5, awak boleh rujuk semasa cikgu buat penerangan ni. Kita mula dengan bidang ni adalah teknologi rumah tangga. Standard kandungan 4.3, artikel jahitan, standard pembelajaran 4.3.1, mengenal pasti jenis mata jahitan tangan pada artikel jahitan. Objektif pembelajaran, murid dapat menyatakan jenis mata jahitan pada artikel jahitan. Kita pergi seterusnya. Ni. Kenali mata jahitan. Dalam tajuk ni kita akan kenali beberapa mata jahitan asas. Kita tengok mata jahitan tangan mempunyai pelbagai jenis. Mata jahitan digunakan untuk mencantumkan kepingan fabrik, membuat kemesan tepi fabrik dan sebagai hiasan. Dekat sini ada perkataan fabrik. Mungkin awak tak pernah dengar perkataan fabrik. Pada yang belum tahu, fabrik bermaksud kain yang diperbuat daripada benang yang ditenun. Fabrik ni maksud dia kain lah. Kain yang buat baju, buat seluar, yang kita jahit langsir, alas meja. Tak kisah. Yang mana awak kenal kain tu, itu adalah fabrik. Fabrik ni dia ada pelbagai jenis lah. Antara dia cotton, kain jersey, linen, dia macam-macam. Seterusnya kita tengok. Yang pertama, mata jahitan pertama yang kita nak kenal adalah jahitan kia. Jahitan kia digunakan untuk memulakan dan mematikan jahitan. Maksudnya bila kita nak bermula membuat jahitan menggunakan jahitan tangan, kita kena mula dengan jahitan kia ni. Dia lebih tetap dan tegap lah supaya tak tertanggal jahitan kita pada awal kita nak jahit tu. Jahitan ini juga digunakan sebagai jahitan tetap dan menjahit bahagian klem yang meretas serta menggantikan jahitan mesin. Jahitan ini adalah sebagai jahitan tetap. Dia tetap maksudnya kalau kita guna jahitan kia ni, kita tak perlu buka semula. Contoh dia macam ni kalau kita tengok. Dia rapat-rapat. Macam jahitan yang kita guna. Kalau kita guna mesin, macam ni lah jahitan dia. Dia guna untuk menjahit bahagian klem. Maksudnya klem untuk klem baju. Yang meretas. Meretas ni maksudnya bila terbuka. Contoh klem baju awak terbuka. Penyambung. Penyambung antara baju awak tu terbuka. Jadi awak boleh guna jahitan kia ni. Dia nampak menggantikan jahitan mesin. Maksudnya kalau kita tak ada mesin, kita nak jahit yang ringkas, yang tadi bahagian klem yang meretas tadi yang dah terbuka, kita boleh guna jahitan kia. Sebab dia seakan-akan jahitan ni, mata jahitan yang kita guna untuk jahit guna mesin tu. Seterusnya, yang kedua, jahitan jelujur kasar. Jahitan jelujur kasar digunakan sebagai jahitan sementara untuk menetapkan kedudukan dua atau lebih fabrik semasa menjahit. Kalau kita tengok
Jelujur kasar ni dia jahit yang sementara ni. Okay, dia besar-besar. Dia sebenarnya besar-besar ni supaya mudah nak buka lah. Sebab dia sementara, dia bukan bersifat tetap. Okay, dia nak menetapkan kedudukan. Maksudnya mungkin awak nak sambung, awak lapik dua fabrik. Fabrik tu sebenarnya awak nak sambungkan. Mungkin awak nak guna jahitan Kia tadi, tapi sebelum awak mula tu, sebab awak takut fabrik tu beralih, dua fabrik tu teralih, jadi kita boleh guna jahitan jelujur kasar ni. Dia nak tetapkan fabrik tu duduk betul-betul pada tempat dia supaya kita jahit. Bila kita nak menjahit tu tak bergerak. Okey, seterusnya jahitan jelujur halus. Okey. Jahitan jelujur halus digunakan sebagai jahitan tetap. Kalau jelujur kasar ni dia sementara. Yang halus ni dia tetap. Okey, jahitan jelujur halus digunakan untuk membuat kedutan atau sulaman pada fabrik. Jahitan ini juga digunakan untuk membaiki kelepet yang meretas. Okey, bila dia sebut membuat kedutan atau sulaman pada fabrik. Okey, bila awak dah jahit, jarang-jarang macam ni, jelujur halus. Lepas tu awak tarik. Tarik di bahagian hujung. Dia memang akan menghasilkan kedutan. Dekat sini yang dia guna untuk buat kedutan atau sulaman untuk fabrik. Jadi yang ini digunakan sebagai jahitan untuk membuat kedutan atau sulaman pada fabrik. Okey, jahitan ini juga untuk membaiki kelepet yang meretas. Maksudnya kelepet tu apa-apa bahagian yang ada kelepet pada bahagian pakaian atau fabrik tu kita boleh guna jahitan jelujur halus. Okey, seterusnya jahitan insang pari. Okey, jahitan insang pari digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik dan sebagai jahitan hiasan untuk menjahit motif. Okey, macam ni jahitan hiasan. Okey, jahitan insang pari ni biasanya digunakan untuk mengemas tepi fabrik dan dia juga adalah jahitan hiasan. Okey, contoh kalau buat rantai kunci. Rantai kunci yang kecil kita jahit. Di bahagian hujung fabrik tepi tu kita akan jahit menggunakan jahitan insang pari ni. Dia bersambung. Dan dia sebagai kemasan. Maksud nak bagi nampak cantik lah pada hujung fabrik. Dia lebih kurang dia macam jahitan yang kita tengok dekat kalau kita pergi mesin jahit tepi, itu antara bentuk seperti jahitan insang pari. Okey. Yang seterusnya, okey, jahitan sembat. Okey, macam ni, sembat. Jahitan sembat digunakan sebagai jahitan tetap untuk menjahit bahagian kelepet atau bahan hiasan. Okey, jahitan sembat ni kita jahit dia tu susup di bawah masuk pada bahagian kelepet tu, dia akan dapat hasil dia macam ni. Biasa kita guna untuk ni lah, jahit kelepet baju ni kita guna jahitan sembat. Okey. Dan seterusnya jahitan silang pangkah. Okey, yang ini kita boleh nampak jahitan silang pangkah. Okey, jahitan silang pangkah digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian kelepet, lipatan atau tepi kain serta sebagai jahitan hiasan. Okey, ni kalau kita tak guna untuk buat kemasan bahagian kelepet, maksudnya ni pun kelepet pada baju ni pun boleh jahit. Selain daripada jahitan sembat, kita guna jahitan sembat, kita boleh guna jahitan silang pangkah untuk selesaikan kelepet pada baju. Okey, kita boleh juga guna jahitan silang pangkah ni untuk jahitan hiasan. Okey, yang tadi tu semua ada 6 jenis mata jahitan, jahitan tangan. Okey. Seterusnya kita nak kenal artikel jahitan. Okey, apa itu artikel jahitan? Okey. Artikel jahitan ni apa-apa sahaja produk atau benda yang kita jahit. Okey, yang kita jahit.
Contoh dia. Okey, awak tengok ni. Yang ini pemegang periuk. Ini beg. Okey, cushion mini, patung permainan dan bekas pensel. Okey, semua benda-benda ni adalah artikel jahitan. Bila dia sebut artikel jahitan, bermaksud apa-apa saja objek yang kita jahit. Tak kisahlah, mungkin kita jahit sikit je untuk hiasan. Itu pun dikira artikel jahitan. Okey, setakat ni itu sahaja. Okey, cikgu nak rumuskan semula. Okey, mata jahitan yang kita dah tengok tadi, antaranya adalah jahitan kia. Okay, yang kedua, jahitan jelujur kasar. Yang ketiga, jahitan jelujur halus. Yang keempat, jahitan sembat. Okay, yang kelima, jahitan insang pari. Dan yang keenam adalah jahitan silang pangkah. Okay, untuk jahitan yang kita nak mulakan apa-apa segala jahitan tangan, kita mula guna dengan mata jahitan kia. Okey, dia seperti jahitan mesin. Dia boleh gantikan jahitan mesin. Okey, yang kedua jahitan jelujur kasar tadi. Okey, jahitan jelujur kasar tu adalah yang bersifat sementara untuk menetapkan kedua-dua fabrik. Maksudnya awak lapiskan dua fabrik, awak nak tetapkan supaya fabrik tak bergerak, kita guna jelujur kasar, jahitan sementara. Okay, yang ketiga, jahitan jelujur halus. Dia jahitan tetap dan biasanya digunakan untuk membuat kedutan atau sulaman. Okey, tu tadi. Okey, yang kelima, yang keempat, okey, jahitan insang pari. Okey, jahitan insang pari ni adalah jahitan yang nak mengemaskan hujung kain. Bahagian tepi kain, semacam kita tengok pada kain jahit tepi tu. Okey, dan dalam masa yang sama dia boleh guna untuk jahitan hiasan macam ni. Tepi ni, jahitan hiasan ni adalah insang pari. Okey, yang seterusnya jahitan mata jahitan sembat. Sembat dia guna untuk nak jahit kelepek. Okay, kita nak matikan kelepek ni supaya berlipat ni kita guna jahitan sembat ataupun silang pangkah. Okay, jahitan silang pangkah boleh juga kita guna untuk jahitan hiasan. Okay, itu saja untuk hari ini. Okay, cikgu harap awak dapat faham. Okay, cikgu akan bagi latihan. Okay, semoga dapat menjawab. Okey, itu saja untuk hari ini. Kita akan sambung pada minggu akan datang. Okey, terima kasih. Bye.